Susah sangat kan sekarang nak buat video. Apa masalah kau? Kau duduk depan kamera ni. Macam ni ya. Hai, Assalamualaikum sawadee. Cha. Kan senang tu. Guys, I'm so sorry. Aku terpaksa bebel dekat diri sendiri sebab aku tak tahu kenapa aku macam malas gila nak buat video. And aku asyik-asyik buat live. Menanti I'm looking for sejati right now. di maligai mainan, kita bina bersama dari dahan yang rapuh. Okay, aku dekat kau. Kau Tak salah buat live tu. Cuma aku macam biasanya video live situ. Ni tak, video tak ada. Live je lebih. Faham? Tapi aku happy lah sebab the latest, bukan latest lah, hari tu live aku Isa-Isa masak. Ayah. Isa-Isa babe. Oh my god. Tapi yang masa tu aku ingat Isa-Isa main-main tau. And then after dah habis live tu barulah member aku cakap, kau kenapa kau macam react biasa je Isa-Isa masuk? Kau kan minat Isa-Isa kan? Lepas aku macam, Isa-Isa betul ke? Serius lah, it's your boy. Kau selalu ejek dia kan? Macam sekejap. Isa-Isa, kau tahu tak? Dia selalu ejek kau. Macam mana? mana aku reject? Macam mana kau buat dia? Macam mana kau buat dia? What's up guys? It's your boy Isa-Isa. Isa-Isa betul ke? Tak tahulah je. Tak kisahlah siapa pun. Kalau Isa-Isa yang masuk, thank you so much masuk. Tapi kalau lah anda bukan Isa-Isa yang masuk, anda menyamar, terima kasih juga sebab buat saya happy masa tu. Itulah. Bila dah dapat kamera, aku membebel lah kan guys. Okay lah, nyanya dululah. Guys, malam ni aku nak story dekat korang. Benda yang dah lama tertunggak untuk di story kan. Amirul Syakir. Dia call aku kejap. Kenapa kau call aku? Sorry guys, ada gangguan terancam tadi. Okay, balik semula aku nak cakap. Aku nak bawakan cerita true story daripada Mika. Mika ni adalah seorang wanita cewa, seorang rakan kita yang selalu support aku. Setiap kali live dia ada, setiap kali video dia ada komen. And dia juga telah subscribe untuk join team Cha-Cha-Cha K9. Sebelum tu kena beritahu dululah dekat korang Team Cha-Cha-Cha ni apa function dia. Team Cha-Cha-Cha Team Cha-Cha-Cha Allahu Akbar. Team Cha-Cha-Cha ni kalau korang join, korang akan dapat priority. Maksudnya kita akan nampak awak lah dekat komen. Sebab sebelah komen awak tu akan ada badge yang K9 dah sediakan. And then setiap bulan K9 akan buat lucky draw. And korang akan menang hadiah misteri. K9 tak akan bagi tahu hadiah apa. Setiap bulan hadiahnya lain-lain. And korang akan dapat tiket untuk join our preview short film. Maksudnya korang akan tengok short film terlebih awal bersama kru-kru yang terlibat. Gitu. Berapa yang korang kena bayar sebulan? RM5 je guys. RM5 je sebulan. Okay, balik kepada cerita Mika. Guys, masa aku nak deliver cerita ni, aku dah nak shoot awal lagi dah tahun. Dalam minggu lepas lah macam tu. And then bila aku nak cari balik mesej yang Mika hantar tu, tahu tak, mesej tu hilang. Bukan mesej tu je, gambar-gambar yang Mika bagi apa semua hilang. Seolah-olah aku tak pernah mesej dengan Mika ni. And then aku pun bagi tahu Mika, mana mesej yang Mika bagi kat K9 tu? And then bila Mika screenshot daripada tempat dia, Mika kata ni ada lagi K9. Tapi kat tempat K9 memang tak ada. Satu, aku mula-mula fikir macam, oh bukan gangguan kot, biasa-biasa je kot, tak ada apalah. Okay. And then malam tu aku tak jadi nak shoot. Aku ingat nak shoot esok lah. Bila start esok, aku dah start mula rasa macam aku dah siap-siap macam ni kan. And then aku macam, oh malasnya, tak ada mood lah. Lepas tu terus aku buat kerja lain. Dan benda tu berlarutan sampailah hari ni. Dan aku pula adalah macam bagi tahu Mika, dan aku macam tak ada masa tau. Tak ada masa untuk shoot cerita Mika ni apa bagai. Jadi Mika ni pun adalah bagi tahu aku yang Mika lepas cerita tu pada K9, Mika tak boleh nak tidur. Ni mesej dia gitu. Dan guys, bila aku dah ada masa, aku sebelum nak deliver cerita, aku akan tulis dulu kat dalam buku tau. Dan aku pun tulis lah story cerita Mika macam tu. Tapi guys, aku macam writing block tau. Writer block ke apa tau orang panggil. Kira macam, alamak aku tulis apa ni, macam tu. Dan esoknya buku tu basah. Dia tidaklah basah tiba-tiba membongak lah sangat kan. Dia basah sebab tertuang air. Aku macam,
aku macam, yeah, it was an accident, but why? Masa cerita Mika, aku nak tulis cerita Mika, engkau basah. Faham tak? Dia macam, sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Kebetulan, aku nak cakap kebetulan je, pasal aku menyanyi. Dia macam kebetulan sangat, gitu. So malam ni aku harap berjaya lah aku sampaikan cerita Mika ni. Nak kata cerita Mika ni seram sangat, seram gila tak adalah. Tapi kalau kita ni letak diri kita kat tempat Mika, di mana Mika ni adalah seorang yang boleh nampak hantu-hantu ni, mungkin kita seram. And masa ni pun, kisah dia masih lagi kecil. Masih lagi umur 5 tahun. Kuat juga ingatan Mika ni kan? Jadi jom kita selam ke dalam cerita Mika. Okay, aku terpaksa baca je cerita dia sebab macam aku cakap lah, bila aku nak buat cerita dia ni, aku rasa macam malas gila-gila. Paling jujur lah aku cakap dengan kau, memang aku malas. Aku nak tulis tak jadi, aku nak mengingat pun tak jadi. Jadi aku baca je lah kat korang So, bermulanya cerita Mika, dia dan mereka. Hai, Assalamualaikum, Sawadi, Ca. Saya Mika, peminat setia Kak Nan. Sorry. Thank you so much Mika. Sorry Kak Nan tersangkut sebab segan. Okay. Mana yang sedang tengok video ni, jangan lupa like, share, subscribe and turn off notification. Turn off? Oh, turn on. Turn on notification. Pandai Mika, kau bagi skrip dekat aku ni. Kau bagi skrip dekat aku. Bagus. Okay. Mika cerita serba sedikit tentang latar belakang Mika. Umur Mika 25, anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Asal Negeri Sembilan, lahir je kat sana tapi membesar dekat Selangor. Bermulanya dari kecil, umur Mika 5 tahun, macam biasalah. Bila cuti sekolah, Mika akan balik ke rumah nenek Mika yang berada dekat Negeri Sembilan. Sebab apa? Sebab mak ayah Mika ni bekerja. Jadi dia takutlah nak tinggal Mika dengan abang dia berdua dekat rumah. Sebab takut nanti buat projek bakar-bakar, masak-masak, terbakar rumah. Gitu. Jadi masa tu cuti sekolah pun dah bermula, Mika ni pun balik kampung. Abang mak hantar kami berdua je sebab adik yang ketiga tu masih kecil. So yang ketiga tu duduk kat rumah pengasuh. Mika kata dia sedih tu sedih lah juga kan. Tapi lagi best dekat kampung sebab dekat kampung ni macam-macam ada. Nak dijadikan cerita, hari yang Mika sampai kat kampung dia, and then makcik dia datanglah ke rumah nenek dia. Melawat mak katanya begitu. And then bila dia nak pulang ke rumah dia, makcik dia ni pelawa Mika untuk ikut dia balik ke rumah. Tapi abang dia tak nak ikut. Abang dia meow, abang dia duduk dekat rumah nenek dia. Mika seorang saja yang ikut makcik dia ke rumah makcik tu. Jadi kisah seram pun bermula. Malam tu, tiba di rumah makcik, rehat-rehat lah kan. Esok pagi kita orang keluar duduk depan rumah ambil mangga. Almaklumlah, Melaka memang banyak pokok-pokok mangga. Rumah makcik ni sebelah sekolah Cina. Setibanya malam, dalam pukul 10 lebih macam tu, kawan-kawan Mika ni ajak main basikal. And then bila diorang dah ronda area rumah makcik tu, diorang bosan. Jadi bila dah bosan, seorang kawan Mika ni yang bernama Mamat ajak diorang ronda dekat kawasan perumahan sebelah. Nak ke sana, kami kena ikut jalan shortcut. Bak kata orang putih jalan shortcut, bak kata orang Melayu jalan tikus. Sebab kalau nak lalu jalan besar agak jauh gitu So Mika ni bagi tahu dia ada 4 basikal. Dia naik dengan Zaki, Mamat dia bawa solo, Ira naik dengan kawan dia, and ada 2 orang lagi kawan Mamat yang Mika tak kenal. Okay, ronda punya ronda. And dekat kawasan perumahan tu, hujung kawasan perumahan tu ada kubur guys. Alah, tapi masa tu diorang budak-budak, so diorang tak kisah pun ada kubur ke tak ada kubur ke. Diorang nak main basikal, diorang main je. Begitulah katanya. Pada kayuh-kayuh pelbagai tu dah penat, diorang pun nak berehat sebentar bersama KitKat. Kau ingat kau seorang je nak rehat Mika, aku pun nak rehat sebentar Guys, aku betul tadi KitKat guys. Korang ada. Annoying. Makan sebentar. Tapi kan macam dah tak best lah makan coklat sekarang. Sekarang aku punya favourite adalah YR Crunch.
cheese guys, cheese. Aku memang suka cheese pun, tapi ya crunch lagi lah. Okay, kita sambung. Mika bagi tahu diorang ni berhenti dekat sekolah Cina, berhampiran dengan sekolah Cina lah. Dan macam biasa lepak-lepak, borak-borak. Korang tahu je lah orang Melaka borak macam mana. Aku tak tahu. Yang aku tahu diorang hawa-hawa, hanat hawa. Ulau melengkau atas pagau. Lebih kurang macam tu lah kan. Whatever. Okay, diorang borak bunyi borak. Tiba-tiba guys, hujung mata aku, Mika lah, hujung mata Mika ni tertumpu macam ada nampak sosok tubuh seorang perempuan berambut panjang memandang ke arah mereka semua. Okey. Dan Mika dah mula tak tenang. Jantung ni jangan cakap lah laju macam nak terkeluar. Mamat dia dah mula perasan yang Mika ni diam and kaku 1000 bahasa. Sambil mata tu tak lepas-lepas lagi pandang ke satu arah tu. And then Mamat ni pun panggil lah, Mika. Oh asal dong kau diam semacam je. Ada tak kena ke? Aku panggil pun kau buat dono je. And then guys, tak pasal-pasal aku lempang aku sini. Pang. Ira menampar muka Mika. Sebab Mika ni terlalu macam tertatap tau. Terlalu macam kaku. Bah! Sekejap. Sorry. And then lepas kena lempang tu barulah Mika tersedar. Macam apa macam tu. And then bila Mamat tu tanya, kenapa kau ni Mika, senyap je. And Mika tunjuk ke arah pagar sekolah Cina tu. And then semua pandang ke arah tu. And Mika cakap, tu tengoklah tu depan tu. Mika menunjukkan susuk tubuh nenek kebayan yang dia nampak tu. Malangnya guys, kawan-kawan dia yang lain tak nampak. Dia seorang je yang nampak nenek kebayan tu. Nenek kebayan tu bertongkat kepala ular. Dan salah seorang daripada kawan dia, Zaki tu pun ajak mereka pulang. Tacot ke? Sambung balik. On the way balik tu, diorang hantar Ika ni balik dulu ke rumah dia. And diorang tinggal lah 6 orang and 3 bajikan. Yang si Mika ni masih lagi naik dengan Zaki. Sampai dekat satu simpang ni, tak ada batu, tak ada lubang, tak ada lopak apa-apa. Tiba-tiba Mika jatuh ke belakang. Saya dah dengar bunyi. Mika jatuh ke belakang, gedebang macam tu. And then yang tukang carry dia tu kan, siapa nama tu, si Zaki tu pun macam pop sempat dah panggil budak-budak, weh, Mika jatuh. Tapi yang peliknya, disebabkan tadi tak ada lubang, tak ada apa, tak ada terlanggar, tak ada pelanggaran, macam mana Mika boleh jatuh? And Mika kata dia sendiri rasa macam ada orang yang menarik dia. Tak. Jatuh daripada basikal tersebut. Aku yang tarik kau. Selamat tak teruk. And then guys, lepas dah hantar Ika, dorang nak hantar kawan Mamat pula. And kebetulan nak pergi ke rumah kawan Mamat tu, kena lalu dekat kubur. Mika ni dah berdebar sebab tadi dia dah nampak nenek kebayan dekat sekolah tu kan. And tiba-tiba nak kena lalu pula dekat kubur tu. Berdebar dia, Tuhan saja tahu. Melaka kan? Berdebau. Berdebau dia Tuhan saja tahu. Dan guys, sampai je dekat kawasan kubur, kat kubur tu ada satu pokok besar tau. And Mika cakap, nenek yang sama ada dekat pokok besar tersebut. And masa ni jelas Mika nampak nenek kebayan tu memang memandang tajam ke arah mereka. Even though Mika mengalihkan pandangan dia kan, pandang tempat lain dulu and pandang balik kat nenek tu masih lagi ada dekat sana. Maksudnya ini bukan silap mata ataupun imagination, dia memang ada dekat sana. And Mika masih remember
nenek tu berambut panjang berwarna putih, and baju nenek tu nak kata putih tak putih, hitam tak hitam, tapi pakaian dia agak kusam. Guys, ini gambaran nenek yang Mika nampak tu. Tapi ini bukan gambar yang sebenar, sebab ini gambar nenek gayung. And sepanjang perjalanan tu Mika tu terpaksa hadap je lah rasa seram dengan pandangan nenek tu kan. Sampai je Mika dekat rumah makcik dia. Dia lepak-lepak dulu dekat luar rumah, okay? Lepak-lepak dulu, borak-borak lagi apa semua bagai. And sampailah waktu nak tidur. Masa borak-borak tu Mika ni dia tak cerita pun dengan family dia apa yang jadi, apa yang dia nampak. So dia macam biasa je, boleh lepak-lepak, tidur. Masa nak tidur, zaman dulu guys, zaman dulu tak ada handphone ni. Budak-budak tak main handphone guys. Kita orang sebelum tidur kita orang borak-borak satu sama lain. And then masa tengah borak-borak tu, Mika ni ada tergalih ke belah kiri. And tiba-tiba mata dia nampak nenek yang dia nampak dekat luar tadi, dekat kubur, dekat sekolah Cina tu, berada dekat sebelah katil dia. Memang menjeritlah Mika masa tu. Kata Mika memang jelas gila dia nampak memang nenek yang sama berada dalam bilik tu je guys. Malam tu dia memang takut gila nak tidur. Dia tutup je mata, bila dia buka mata, sorry, jump scare. Okay, aku cerita balik Dia tutup mata, bila dia buka je mata, sorry, jump scare lagi. Dia tutup mata, dia buka je mata, dia nampak nenek tu. Nak tak nak dia terpaksa kuatkan diri, tutup mata tidur. Bangun keesokan pagi, demam. Jadi start daripada situlah si Mika ni boleh nampak benda-benda halus. Halus ke? And then guys, Mika ni dia ada bagi satu footage kat Kak Nan, di mana malam tu dia video call dengan Kak Ngah dia, kalau tak silap aku lah. Kakak saudara dia lah macam tu. Dia kata Mika busy dengan Ngah tu elok je, tapi masa dia recording tu, bila sampai dekat Kak Nan, video tu jadi stuck. Mika ni dia cakap Kak Nan tengok betul-betul video ni, tapi sayangnya Kak Nan tak nampak apa-apa. Bukan tak nampak apa-apa lah, macam ada nampak something, tapi Kak Nan not sure. And better Kak Nan shut the mouth. Kalau korang nampak, korang nampak lah ya. Jom kita tengok. Lengser wangi siramu cumake sirmo aja tangi nggonmu guling awas jangan. So, itu saja cerita daripada Mika. Mungkin lepas ni akan ada lagi kisah-kisah daripada dia. Almaklumlah orang boleh nampak kan. Jadi kalau korang suka dengan cerita Kak Nan, korang boleh subscribe and follow Kak Nan dekat Instagram dengan TikTok ya. Jumpa lagi anda di video yang lainnya. Bye bye. Khop khun ka.